المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sama-sama rafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada kita hidayah taufiknya dan juga diberi kesempatan pada kita pada petang ini dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu secara malam maya. Dan juga kita bersyukur Allah Ta'ala berikan sihat afiat kepada kita, diberikan kelapangan kepada kita pada petang ini untuk kita teruskan lagi perbincangan berkenaan dengan usul qiraat Hamzah. Semoga muslimin-muslimat, tuan-tuan dan puan-puan semua, para asatizah semua sudah bersedia untuk sama-sama kita bincangkan tentang usul qiraat Hamzah. Tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang masih lagi istiqamah, masih lagi dapat bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah hingga akhirnya kita bincang selesai pasal berkenaan dengan usul qiraat Hamzah ini. Ini adalah pertemuan yang ke-5, 9 Mac 2021 samaan dengan 23 24 Rajab 24 Rajab 1442 Hijriah. Baik. Kita telah bincang sebelum daripada ini beberapa bab. Mula daripada bab menyambung di antara dua surah. Kemudian kita bincang berkenaan dengan hukum mad. Mad munfasilnya, mad muttasil, mad silah tawilah. Kemudian kita bincang berkenaan dengan saktah alif lam, syai' dan juga sakin maksud. Minggu lepas kita bincang pasal hamzah, hukum hamzah, iaitu penambahan hamzah istifham pada tempat-tempat tertentu. Okey. Pada petang ini kita akan masuk tajuk yang baru. Okey. Tajuk yang baru insya-Allah ada kaitan juga dengan huruf hamzah. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan sekali lagi lah tuan-tuan dan puan-puan yang ada request untuk masuk dalam grup Facebook. Ya, dalam grup Facebook kita ada buat private punya grup, link saya lupa pula copy nak masukkan dalam ni. Kalau ada link tu tuan-tuan dan puan-puan dah mungkin Kak Lina boleh post dalam ni sekali lagi. Nak request masuk dalam grup Facebook itu untuk ulang kaji sebab video ini kita rakamkan di situ. Jadi kalau request masuk ada soalan yang perlu dijawab hanya satu perkataan saja. Jawab hamzah saja. Saya nak belajar qiraat hamzah. Itu saja. Jadi bila dah jawab hamzah itu baru di approve lah, boleh masuk dalam tu. Okey. Baik. Bab yang ke-7. Tajuk yang ke-7. Sikit-sikit kita belajar lama-lama habislah. Ya. Tak faham lah Ustaz walaupun sikit-sikit. Kena dengar 2-3 kali insya-Allah lah faham. Ya. Kalau dah menyerah kalah daripada awal lagi susah juga tu nak ubat tu. Okey. Hamzah mufrad tajuknya. Tajuk senang je, hamzah mufrad. Perkataan hamzah biasa dengar, perkataan mufrad mungkin ada yang biasa dengar, ada yang jarang dengar, ada yang tak pernah dengar, ya. Hamzah mufrad. Ustaz mula dengan definisi kepada hamzah mufrad itu dulu. Hamzah mufrad ni maknanya hamzah tunggal. Dalam satu kalimah itu dia tak bertemu dengan hamzah yang lain. Itu hamzah mufrad. Ada perbincangan khusus. Kalau setengah-setengah qiraat itu ada perbincangan khusus tentang hamzah mufrad. Begitu juga qiraat hamzah
Ada beberapa buku kitab usul qiraat hamzah itu dia buat tajuk yang khusus. Jadi Ustaz ambil daripada setengah-setengah rujukan tersebut, jadikan dia satu bab. Perbincangan tak panjang. Kita nak tengok tempat ataupun kalimah mana yang ada kaitan dengan hamzah mufrad, iaitu hamzah tunggal yang satu-satunya ada dalam kalimah tersebut. Dia tak bertemu dengan hamzah yang lain. Kalau kita belajar qiraat yang lain macam kolon apa, dia ada perbincangan juga tentang hamzah mufrad dan dia ada bincang pasal hukum dua hamzah dalam satu kalimah, dua hamzah dalam dua kalimah. Malam tadi kita bincang usul kolon, dua hamzah dalam satu kalimah. Itu dua hamzah, tak dipanggil hamzah mufrad lah. Ini kita tengok hamzah mufrad, hamzah tunggal. Okey. Baik. Imam Hamzah dia baca dengan ha baris hadapan. Beserta dia hazafkan. Hazaf ni maknanya buang. Dia buangkan huruf hamzah pada kalimah berikut. Maksudnya dia refer kepada bacaan hafs, ya, bacaan hafs di mana surah At-Taubah ayat 30 ini tak ada formula, ya, tak ada formula. Nanti tuan-tuan dan puan-puan tanya, Ustaz macam mana kita nak ingat? Jawapannya ialah kena hafal lah. Kalau tak nak hafal pun macam mana nak ingat tu? Tak nak hafal. Mungkin tengok lama-lama tak hafal, tengok je lama-lama. Lama-lama dia ingat lah kan. Macam tuan-tuan dan puan-puan pun hafal scan Ustaz, tapi tak hafal pun nama Amiri tak hafal pun, tengok berulang kali kan nama di skrin tu. Tapi kalau kita tak fokus kepada itu, kita cuma ingat nama ustaz je lah. Ustaz, nama apa entah, tapi ustaz lah. Soalannya macam tu. Bila kita fokus pada sesuatu tu, kita tengok je, tak hafal pun, tengok. Lama-lama jadi dekat. Jadi kalimah yudahiuna dalam bacaan hafs bagi bacaan hamzah. Okey, ingat kalau kita katakan qiraat hamzah bermakna dia merangkumi ataupun dia berkait dengan dua riwayat sekaligus lah. Khalaf dan khallad. Okey, kalau kata hamzah bermakna khalaf dan khallad. Baik, macam mana bacaannya? Dibaca dengan yudahuna. Okey, yudahuna itu bacaannya. Nampak? Tapi jangan bimbang yang ni. Yang ni dia kalau kita guna Quran hamzah dia dah siap tukar dah. Kalau kita tak hafal Quran kita tak tahu pun perubahan ini. Tahu-tahu baca ikut baris, ikut huruf kan. Kita dah baca yudahun. Jadi kita tak tahu situ bezanya dengan riwayat hafs. Tapi orang yang hafal Quran bila dia jumpa ayat ini tiba-tiba tengok dalam penulisannya yudahuna, oh baru dia tengok bezalah sini dengan riwayat hafs macam tu. Okey. Baik, selesai. Itu satu. Kemudian kita tengok yang kedua. Ini bacaannya dalam surah Taubah sebelum itu ya. Ini complete lah ayatnya. Kalau tengok ayat ini surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawlal ladzina kafaru min qabl. Itu tak dah buat, dah tukar kan, yudahuna. Ya. Itu dah tukarkan jadi yudahuna. Okey, boleh ya? Baik. Kita pergi yang kedua. Yang kedua ini manakala pada ayat Ya'juj wa Ma'juj dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Kalimah sama cuma baris berbeza dari segi i'rab. Okey, di sini bagi qiraat hamzah juga dibaca dengan ibdal. Apa makna ibdal? Ibdal maknanya tukar. Okey, ibdal maknanya tukarkan. Menukarkan hamzah, tukarkan jadi apa? Bila dah kata tukar, nak tukarkan jadi apa? Tukarkan jadi huruf mat. Huruf mat ni ada banyak pun 3 je lah. Alif, waw, ya kan? Nak tukar jadi waw, nak tukar jadi ya, ke nak tukar jadi alif? Tukar mengikut
mengikut apa? Kesesuaian baris sebelumnya. Kalau dah sebelumnya baris atas, kalimah ini Ya'juj baris atas sebelum hamzah, maka yang sesuainya adalah menjadi huruf alif. Jadi bacanya mana? Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Senang je, ya. Cuma kadang-kadang itulah huruf hamzah ini kalau kita baca hafz, ya, kalau kita baca hafz, kita kena berhati-hati supaya kita sebut hamzah itu, khususnya kalau dia matilah. Kalau dia mati, hamzah ini perlu kita matikan secara tepat, secara betul-betul, masuk betul-betul pada makhrajnya. Ya'juj wa Ma'juj, kita sebut secara tahqiq. Kita bagi sifat-sifat yang ada pada huruf hamzah, kita masukkan pada makhrajnya pangkal halqum. Ya'juj wa Ma'juj, sifat syiddahnya. Okey. Jadi kadang-kadang orang baca, dia baca dengan tak bagi perhatian ataupun baca dengan senang-senang gitu je. Inna ya'juj, dia tak tekankan atau tak matikan betul-betul inna ya'juj wa Ma'juj. Maka seolah-olahnya dah bertukar, hamzah tu dah jadi huruf mat, secara tak langsung dah berubah dari bacaan hafz jadi qiraat yang lain, antaranya ialah qiraat hamzah. Itu perlu ambil perhatian, ya. Okey. Ini ayat kompletnya. Kalau kita tengok ayat 94 ini daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Okey. Ada itu dah tukar tu. Dah tukar tu. Tapi kalau orang yang dah hafal ayat ini, surah Al-Kahfi, dia dah hafal, dia baca ikut hafalan dia je tanpa dia tengok betul-betul, rasanya dia tak tukar tu, dia mesti dia baca dengan inna ya'juj wa Ma'juj. Dah tengok tapi mulutnya lidahnya sebut lain, mata tengok lain, lidahnya bunyi lain. Itu biasa kan dalam bacaan. Okey. Cuba boleh tak siapa nak baca yang ni, ayat 94 Ustaz buka bagi peluang baca mengikut qiraat hamzah. Dalam ayat ini kalau tengok daripada awal sampai akhir ada lagi tempat yang berubah, tapi kita dah belajar, semua kita dah belajar. Ada hukum apa dalam tu? Silakan. Siapa yang nak cuba memberanikan diri, siapa yang nak cuba nak dapatkan pahala baca. Pahala dengar dapat, pahala baca. Okey. Nampak macam Kak Siti. Kak Roh apa ni? Sekejap. Rohaizah Ishaq. Kak Rohaizah. Kak Rohaizah Ishaq. Mana Kak Rohaizah? Okey, silakan Rohaizah. On mic. Belum on lagi. Mic dan video. Ada on dah video, cuma mic tak on. Rohaizah. Boleh Kak Rohaizah? Tak dengar ni. Dia tak nampak mic. Boleh tekan mic. Tak dengar. Tak ada ni. Belum on mic. Mungkin ada masalah apa di tempat Kak Rohaizah tu. Kita tak dengar suaranya. Ustaz pindah Ustaz, dulu saya ya. nak beranikan dirilah Ustaz. Siapa? Kak Lina? Cubalah beranikan diri. Yalah, apa ni, berebut dapatkan pahala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini terus baca kepada qiraat ya Ustaz kan? Ya, terus kepada qiraat Hamzah riwayat Khalaf. Ustaz bagilah riwayat Khalaf. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Panjang nafasnya. Dan ditambah lagi tempat yang saktah tak kena saktah disaktahkan tu. Kak Lina, saktah tempat yang tak kena saktah. Pada Fauzian.
Ain, alamak itu ain. Alamak. Nampak macam hamzah kan? Okey, Kak Lina ambil balik. Diambil semula pada fahal naja'alu. Silakan. Fahal naja'alu. فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Okey. Betul. Okey. Ada hukum apa? Ada hukum fil ardi tadi. Yang itu dibaca dengan saktah lah kalau baca riwayat khalaf. Okey, clear. Selesai yang ni satu. Kita tengok yang ni pula. Yang ni macam mana bacaan riwayat khalaf? Sama juga ya. Ya'juj dah terangkan tadi dibaca ibdal. Dibaca dengan hukum ibdal. Apa makna ibdal? Tukar. Tukarkan hamzah jadi apa? Jadi alif. Ya, jadi alif. Ya'juj wa ma'juj. Baik, silakan siapa nak cuba baca kalimat ayat ini. Lepas Kak Lina biasa Kak Ros. Okey. Buat awal-awal sebelum hukum dia lagi susah. Siap awal sebelum datang ayat yang susah. Ya betul. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadab. Tak cakap apa Ustaz. Wahum balik wahum wahum min kulli hadabin yansin. Idgham ada idgham. Itu itu kena. Itu Kak Ros baca tu dengan okey, saya nak cakap saya baca berdengung khalad. Kan? Hadapi yang saya nak baca khalad. Tapi kalau dah baca baru nak cakap. Kalau baca dengung tak salah, tapi dah baca khalad lah tu. Faham. Saya baca khalad lah tu. Secara justify lah tu. Dah tukar channel kepada khalad. Okey je, boleh. Yang penting tu Ya'juj wa Ma'juj. Okey. Ustaz, sebab Ustaz tak cakap suruh baca khalaf ke khalad ya tadi. Betul. Ustaz sebut saya habis. Pandai you melepas diri ya. Yes. Kita orang dah lepas Kak Raja bila. I memang Ustaz. Okey. Baik, itu dah selesai. Tajuk pendek je, senang je tajuk tu. Dan tak payah susah-susah, tak pening. Macam mana nak ingat ni? Kalau kita malah nak hafal, kita dah ada Quran, tengok di Quran je. Dia dah siap tukar berkenaan dengan hamzah mufrad ini. Ya. Okey, kita masuk tajuk yang ke-8. Tajuk yang ke-8 ialah hak al-kinayah. Pembincangan pada petang ini hanya 2 tajuk saja. Hamzah mufrad dan hak kinayah. Okey, hak kinayah ini kalau masih ingat kita dah belajar yang riwayat qalun. Kalau yang ikuti yang qalun itu lebih kurang sama. Ya. Okey. Ustaz ulang sekali lagi dari segi definisi kepada hak kinayah ini ialah hak kinayah ni maknanya hak dhamir. Hak ganti nama. Ha ganti nama bagi kata mufrad tunggal, al-ghaib ganti nama yang ketiga. Dia akan bunyi hu ataupun dia bunyi hi. Hu ataupun hi. Okey? Itu haul kinayah. Baik. Hukum bacaan bagi Imam Hamzah ini ha tersebut dimatikan. Ha ini dimatikan pada tempat-tempat berikut. Ini pun sama, tak ada formula. Tak ada formula, kita cuma hafal lah. Cara ni macam mana nak tahu? Kena hafal. Kalau tak nak hafal, dah ada Quran qiraat Hamzah, senang. Dia dah siap tukar. Naknya kita hati-hati bila baca kena tengok. Bukan kata qiraat Hamzah je kena hati-hati, haf pun sama ya. Kadang-kadang kita baca haf tu yang baris atas turun bawah pun ada, yang tak ada huruf tambah huruf pun berlaku juga kan. Jadi sama je mana-mana qiraat. Okey, pertamanya ialah kalimah yuaddihi. Kalimah yuaddihi. Ini dalam surah Ali Imran. Ayatnya ayat 75.
Jadi kalimah yu'addihi dalam bacaan kita ha tu baris bawah. Maka berlakulah mad silah. Mad silah tawilah kerana bertemu dengan hamzah. Tapi bagi bacaan hamzah dia matikan huruf ha. Jadilah yu'addih. Yu'addih. Matikan. Okey. Biqintarin yu'addih ilaik ataupun bidinaril la yu'addih ilaik. Nampak? Jadi itu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-75. Ayat yang ke-75. Baik, Ustaz bagi peluang siapa nak cuba baca ayat ini. Kalau tak nampak ayat ini boleh tengok di Quran surah Ali Imran 75. Ustaz nak minta baca riwayat Khalaf. Tapi tak nak sampai habis, nak berhenti pada ilaik yang kedua itu je. Tak sampai di qaimah. Sampai di qaimah. Kalau ada silap-silap yang lain tu tak apalah, kita nak fokus kepada apa yang kita bincang pada petang ini dan juga apa yang kita dah bincang sebelum ini. Yang belum belajar tu saya akan bagi secara ringkas saja penerangan. Okey, siapa nak cuba baca riwayat Khalaf? Kita tengok riwayat Khalaf. Kak Ruhaizah tadi. Dah jadi mic? Dah. Tadi apa? Okey, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sila baca riwayat Khalaf ya. Riwayat Khalaf. Sampai di qaimah je. Qaimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addih in ta'manhu biqintarin yu'addih ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addih ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Okey, baik. Okey, terima kasih Kak. Okey, alhamdulillah. Memang dah belajar dan ni pun rasanya ni dah talaki qiraat hamzah Hasan ni. Kan? Tadi bacaan kalimah yu'addih dah betul, bahkan pada hukum-hukum yang saktah-saktah pun betul. Bahkan dibaca dengan qaimah, mengikut qiraat hamzah tadi dia waqaf pun kalau Razak baca tu dah ikut qiraat hamzah. Okey, alhamdulillah. Nampak tak yu'addih itu? Fokus pada yu'addih ya. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua, nu'tihi. Surah Ali Imran juga ayat 145 depannya sikit. Ustaz, 145. Okey, boleh? Nak baca? Bukan, saya nak tanya soal dah. Oh, nak soal. Okey. Silakan. Page yang sebelum ni. Page yang sebelum ni. Okey, UAD tadi. Tak, UAD tadi. Okey. Yang ini. Kalau kita berhenti pada qiraat hamzah, kalau kita berhenti, bukankah hamzah tu akan terus bertukar ketika waqaf? Tukar ketika waqaf pada kalimah qaimah tadi. Bukan qaimah. Contoh tadi berhenti kan di qori yu'addih ni. Pada kalimah yu'addih ni. Pada kalimah yu'addih tu. Kalimah yu'addih tadi? Kalau kita kalau nak waqaf pada kalimah yu'addih. Kalau dah terberhenti pada yu'addih tadi, kalau nak berhenti di situ memang dia akan tukarlah yu'addih. Dia akan baca yu'addih. Kalau nak waqaf. Tapi tajuk ni kita tak belajar lagi. Tajuk ni tak belajar lagi sebab tu Ustaz dah sebut awal tadi. Kita baca mengikut yang kita belajar dulu. Seperti mana Kak Ruhaizah baca tadi, dia buat saktah, sakin mafsul yang nun mati bertemu hamzah, dia saktah kan. Itu dah belajar yang tu. Begitu juga idgham bila gunnah, baris dua bertemu dengan ya, dibaca dengan tanpa dengung. Itu pun kita dah belajar. Dan kemudian dibuat saktah pada sakin-sakin mafsul itu pun kita dah belajar. Cuma pada qaimah tadi, kalau Ruhaizah berhenti, kalau tak silap Ustaz dengar tadi, tak clear bunyi hamzah bermakna itu dah ditashilkan qaimah. Itu belum belajar. Tapi dia dah baca yang betul yang tu. Dia Ustaz tak bincang panjang tentang bagaimana nak waqaf pada kalimah yang ada huruf hamzah kerana belum sampai tajuknya lagi. Betul tu kaedah ya? Boleh?
Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, baik. Dia ada nanti ya. Qiraat Hamzah ni dia ada satu tajuk khusus. Tapi Ustaz nak letak kat belakang-belakang sikitlah. Tajuk khusus, tajuk apa? Tajuk bagaimana kita nak waqaf pada kalimah yang ada huruf hamzah. Yang ada huruf hamzah bagaimana? Ustaz tak berani lagi nak letak di awal. Sebab kalau Ustaz letak di awal, Ustaz rasa ramai yang akan syuhada. Ramai yang syahid nanti. Kalau letak di awal, memang syahid lah yang lebih ramai lah. Sebab akan rasa, susahnya. Memang banyak perbincangannya. Sebab tu Ustaz, kita gula-gula dulu. Kita bagi yang mudah-mudah dulu. Tak apa kan? Nak pujuk-pujuk dulu. Bukannya susah sangat ni, senang. Letak yang susah-susah sikit kat belakang. Tak adalah susah sangat. Susah sikit je. Ya? InsyaAllah ya. Tapi secara tak langsung nanti akan ada latihan-latihan yang saya akan sebutlah sikit sebanyak. Okey, kita pindah kepada yang kedua ya. Kalimah nu'tihi. Kalimah nu'tihi. Perhatikan ada dua tempat. Nu'tihi, kedua-duanya baca mati. Okey, kedua-duanya matikan huruf ha. Okey, baik. Ini Ustaz nak minta siapa dia nak cuba baca ya. Siapa nak cuba baca qiraat Hamzah riwayat Khalaf. Masih lagi Khalaf. Ada yang nak cuba sebut? Rasa Berapa Ustaz? ini ayat 145 surah Ali Imran. 145 Ustazah Muhammad Zana. Jumpa tak? Muka surat berapa? 5. Jumpa? 68 untuk. Muka surat 68. 68. Jumpa. Okey. Tapi Ustaz tak nak baca daripada awal ya, ambil pada bermula daripada wa may yurid thawabad dunya. Ambil dekat situ. Ambil dekat wa may yurid thawabad dunya dan berarti kepada kalimah nu'ti. Bagi fokus pada nu'ti. Okey. Boleh Ustazah? Mana tu? Okey. Silakan. Khalaf ke? Khalaf. Cuma Ustaz bagi tahu awal lah, kalau dal tu masukkan dalam sa. Itu belum belajar lagi sebenarnya. Tapi baca je dulu. Dal masukkan dalam sa. Saya cubalah sebab Quran ni saya guna Quran ni je. Okey. Cuba fokus yang nukti. Yang lain tu ada silap salah tu nanti kita baiki balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid sawa kasab. Wa may yurid sawabad dunya nu'tih minha. Betul tak? Betul. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tih minha. Okey, baik. Cuba ulang sekali lagi. Dah betul tu? Ulang sekali lagi. Wa may yurid thawabad dunya nu'tih minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tih minha. Habis dah? Macam butu-butu tadi. Okey. Kirin. Okey, baik. Ada putus-putus tadi tapi bacaan pertama dah betul, cuma tak berapa nampak lancar. Saya minta kali yang kedua baca dah suara putus-putus. Cuma komen Ustaznya macam ni je. Respon Ustaz pada bacaan Ustazah tadi dah betul masukkan dal dalam sa, itu ada hukum idghamnya. Wa may yuris thawaba. Di situ pun juga dibaca dengan tanpa dengung. Wa may yuris thawaba. Kemudian ad-dunya tadi Ustazah bunyikan ad-dunye. Yang ni pun kita belum bincang lagi, tapi itulah bacaan qiraat Hamzah, dia baca ad-dunye. Imalah nu'tih minha wa may yuris thawabal. Di situ dia sakta. Itu kita dah belajar ya. Nu'tih minha. Okey. Terima kasih pada Ustazah. Itu yang kedua. Kita pergi yang kedua lagi. Sama juga ya. Asy-Syura. Tengok ya surah Asy-Syura. Ustaz tak ingat nak tukar tu. Sama juga ya. Asy-Syura ayat yang
ke-20 boleh rujuk di surah Asy-Syura ayat yang ke-20, sama juga matikan nuktih minha, ya, baca wa man bacanya ialah nuktih minha. Boleh rujuk di situ sama, ya. Cuma dalam slide Ustaz ni Ustaz tak terlepas, tak ingat nak tukarkan baris bawah itu. Okey, kita pindah kepada nuwallih dan wanuslih dalam ayat yang sama, ayat 115. 115. Okey, 115, kalimah nuwallihi dan kalimah wanuslihi. Ayat 115 dibaca matikan ha, nuwallih wanuslih. Nuwallih wanuslih. Okey. Ni pun sama jugalah, ya. Jangan bimbang macam mana nak ingat ni, Ustaz banyak sangat. Guna Quran Hamzah dia dah siap tukarkan. Dia dah siap tukarkan, dia dah siap tandakan mati. Kita baca je ikut penandaan dia, nuwallih wa nuslih. Okey? Baik. Ustaz teruskan lagi sebab target Ustaz sampai pukul 6 kita akan cuba praktikal bacaan daripada surah Al-Baqarah. Baik, ini adalah yang kelima. Okey, ambil catatan yang kelima. Wayattaqhi. Wayattaqhi ini surah An-Nur ayat 52. Kalau perhatikan wayattaqhi itu yang di atas itu adalah mengikut riwayat Hafs. Dalam Quran Hafs kita tulis macam tu. Ditandanya macam tu. Wayattaqhi. Bagi bacaan qiraat Hamzah ada beza antara Khalaf dengan Khallad, di mana Khalaf dia baca dengan qaf bariskan dengan baris bawah. Jadilah wayattaqi. Wayattaqi. Kemudian huruf ha dibaca dengan silah. Wayattaqihi, 2 harakat. Wayattaqihi. Siapa yang baca macam tu? Riwayat Khalaf. Wa yakhshallaha wa yattaqihi faulai. Dia akan baca macam tu, ya. Wa yattaqihi, 2 harakat. Okey, itu Khalaf. Bagi Khallad, Khallad boleh 2. Kita boleh buat 2 cara. Sama dengan Khalaf tadi, qaf baris bawah, sama, ya. Wa yattaqi, sama-sama baris bawah. Cuma ha itu, kalau Khalaf satu cara je dengan baca maksilah, tapi bagi Khallad boleh 2. Sama ada kita nak baca dengan silah wa yattaqihi 2 rakaat, ataupun kita nak matikan wa yattaqih pun boleh. Ya, boleh dua-dua. Hidupkan dengan silah 2 rakaat ataupun matikan ha wa yattaqih. Baik. Okey. Terus ini surah An-Nur, ya, surah An-Nur ayat 52. Okey. Terusnya ialah yang ke-6. Yang ke-6 kalimah ansanihu dalam ayat 63 surah Al-Kahfi. Kita selalu baca surah Al-Kahfi ayat 63 ini, kita akan jumpa satu ayat wa ma ansanihu illa, itu bacaan kita ha baris depan. Ansanihu. Biasa, ya, kalau kita perhati dalam Quran, kalau huruf ha ini dia terletak selepas ya, biasanya dia baris bawah. Tapi Hafs kita baca baris depan. Ansanihu. Tapi bagi qiraat Hamzah ini dia baca dengan ha baris bawah ikut kaedah yang asalnya, wa ma ansanihi, baca baris di bawah. Wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurah. Itu dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat 63. Baik, ambil catatan di situ. Okey, kita terus yang ke-7. Yang ke-7. Okey, yang sebab apa Ustaz tak bagi baca? Sebab dia banyak perubahan-perubahan yang lain yang takut lagi nanti mengganggu tuan-tuan perempuan nak ingat yang tu, nak ingat yang ni, sebab banyak yang belum belajar lagi. Jadi Ustaz skip dulu, kita cuba bentangkan dulu perubahan-perubahan. Kita nak fokus pada hal kinayah. Ya, nanti kita akan sama-sama praktik surah Al-Baqarah. Okey, begitu juga ayat 10 surah Al-Fath.
Ayat 10 surah Al-Fath. Alaihu, bagi qiraat Hamzah dia baca alaihi. Kalau kita baca alaihu, wa man awfa bima ahada alaihi Allah, maka lam jadi tebal. Lafzul jalalah, lam itu ditebalkan. Alaihi Allah. Tapi kalau kita baca qiraat Hamzah alaihi, maka kaedah lafzul jalalah itu, lam itu dinipiskan. Baca dengan tarqiq. Wa man awfi bima ahada alaihi Allah. Baca dengan nipiskan huruf lam. Ya, yang penting tu ha baris di bawah alaihi. Okey. Itu yang ke-7. Kita pergi pula yang ke-8. Fihi. Ni surah Furqan. Ini ramai juga yang baca hafz. Ada berlaku kesilapan dalam bacaan hafz kerana mungkin tak perasan, terlepas pandang. Pada kalimah fihi, dalam bacaan hafz kita kena panjang di sini. Dia ada tanda mat ni. Ada tanda mat. Selepas ha kan ada tanda mat. Yang atas ni dekat nombor 8 ini, fihi ada tanda mat ni, huruf ya ni selepas ha. Maka panjang. Itu dalam Quran kita hafz. Tapi dalam bacaan Hamzah, qiraat Hamzah, dia tak panjangkan hi. Wa yakhlud fihi muhana. Tak panjang. Maka seorang yang baca dengan pendek wa yakhlud fihi muhana, dia bukan lagi baca hafz, tapi dia dah tukar kepada qiraat yang lain. Dia dah bertukar kepada qiraat yang lain. Mungkin dia tak tanpa dia sengaja dah jadi qiraat Hamzah. Antaranya lah yang baca macam tu. Jadi ingat, kalau kita baca hafz, pastikan kita panjangkan di sini. Jadi maksilah, qasirah. Kalau qiraat Hamzah tak panjang. Okey. Baik. Bagi nombor 9. Nombor 9 ni yang akhirlah. Manakala ayat ke-10 surah Taha dan ayat 29 surah Al-Qasas, ada satu kalimah li ahlihi. Li ahlihi. Sambungannya li ahlihim kusu. Kalau kita baca qiraat Hamzah, huruf ha itu dibariskan dengan baris depan. Bunyinya li ahlihum kusu. Ketika sambung, kalau berhenti, semuanya baca matikan ha, li ahlih. Tak ada yang baca li ahlihi, tak ada yang baca li ahlihu, tak ada. Kalau berhenti, semua matikan ha, sambung je. Hidupkannya dengan baris depan, li ahlihum kusu. Okey? Itu surah Taha. Ini surah Taha yang saya tunjuk di sini. Surah Taha li ahlihum kusu. Dan ini pula adalah daripada surah Al-Qasas ayat 29. Ada juga ya. Qala li ahlihum kusu. Yang ni Ustaz ambil daripada Quran qiraat Hamzah tu lah. Jadi begitu, dia dalam Quran tu dia dah siap tukarkan baris. Dia tak payah bimbang. Perubahan-perubahan ini macam mana ya? Tak ingat ni, banyak ni. Nak hafal 9 ni susah. Huruf izhar pun tak ingat lagi ni. Contoh kan, contoh izhar pun tak ingat lagi. Usahakan apa yang ini. Dengan bimbang, dia dah siap letakkan tanda baris mengikut bacaan qiraat Hamzah. Okey. Baik. Selesai pembentangan daripada Ustaz. 2 tajuk pada petang ini iaitu tentang Hamzah mufrad dan juga ha al-kinayah. Tajuk yang senang. Pembincangannya senang, cuma kalau nak ingat tu memang kena hafal. Tak boleh hafal jangan bimbang. Dah siap tanda di Al-Quran mengikut qiraat Hamzah, jadi baca je. Okey. Baik. Terusnya ialah Ustaz ambil masa dalam masa ini kita ada waktu lebih kurang setengah jam. Kita cuba praktik. Ayat daripada surah Al-Baqarah. Saya nak tahu sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan daripada awal kita bincang sampai akhir sekarang ini kita dapat baca mengikut. Jadi mungkin dia dah lancarlah baca. Bagi mereka yang baru pertama kali belajar qiraat Hamzah, nak tahu boleh ke tak follow. Senang ke tak qiraat Hamzah ini ya? Okey, insya-Allah senang. Baik, sekarang ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ikut slide. Siapa sukarela nak cuba pendengarkan bacaan ayat 1 sampai 2.
Cepat ambil yang mula-mula ini, tengok senang je. Okey, siapa nak baca, angkat tangan Slide Ustaz, ataupun nampak mic. kan? Ya. Cari nama siapa ni yang bunyi suara ni, angkat tangan. Begitu. Saya Siapa tak lain? Tadi Puan Saya tak nampak slide. Ustazah orang Wan lain ada. Hasnah. Kita bagi pada yang lain pula. Bagi yang Dah. belum baca. Ustaz, saya tak nampak slide Ustaz. Macam mana nak buat? Tak nampak slide. Orang lain nampak tak? Kak Lina nampak? Nampak? Okey. Guna phone ke? Kak Lina nampak. Cuba tekan kat gambar. Mungkin Tekan nampak gambar gambar ustaz ustaz besar nanti ke? bertukar. Kalau nampak gambar ustaz besar, tekan yang gambar yang kecil. Tekan di gambar ustaz tu. Jadi dia toggle. Nampak gambar. Nampak gambar Zulwiyah, nampak gambar. Tak nampak slide. Ustazah tekan je kat mana-mana, tekan. Dia kena slidekan dia punya screen tu. Biar pergi ke nombor 2 punya butang. Slide je, pergi yang sebelah-sebelah tu. Tarik je macam mana tarik tu. Sebab tengah nampak orang aja. Okey, Ustazah. Kita ada. Okey. Baik, siapa nak cuba baca ni? Ustazah Natrah tadi, Abdullah Saidi tadi pun nak cuba. Tapi dah tutup. Dah tutup. Siapa nak baca ayat 1 sampai 2 ni? Tak berani ke nak baca? Sebab yang baca semua yang dah Kak kira Siti Ustaz. lah. Natrah dah buka. Saya cuba. Buka video sekali. Kalau boleh. Kak Natrah. Saya cuba ya. Okey, silakan Kak Natrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Okey. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Okey, alhamdulillah. Kalau dengar dah cukup dululah sampai ayat 2. Okey, terima kasih Kak Natrah sampai ayat 2. Ikut slide di sini. Kalau dengar tu ayat 1 ayat 2 sama je dengan hafz. Memanglah sama. Dia bukan semua tempat berubah, bukan semua tempat dia berbeza bacaan. Tak ya. Ada tempat-tempat tertentu yang berbeza dengan riwayat hafz, ada yang sama. Habis tu Ustaz nampak warna merah tu huda tu, tentu ada soalan kan? Tak ada soalan tapi Ustaz timbulkan soalan. Memang nak soal Ustaz. Ini kita belum belajar lagi yang ni ya. Yang ni kita belum belajar lagi. Tak apalah, tinggalkan dia sebagai satu pertanyaan. Ustaz, kena baca bismillah Ustaz. Macam mana? Kata Hamzah tak perlu. Muhammad Rashid. Ya, Hamzah tak perlu baca bismillah. Tadi kita kena baca bismillah ataupun kita tak perlu baca bismillah? Kita sekarang ni kita nak baca awal surah ke? Kita dah banyak kali dah banyak surah yang kita dah baca surah baru ataupun kita baru nak mula baca surah. Mula baca Ustaz. Kalau kita dia konsep dia kalau kita mula nak baca maka awal surah katakanlah bukan awal surah ke apa-apalah kita nak mula baca Quran, yang pertama kita kena buat apa? Kena baca a'udzubillah kan. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kita pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu poin yang pertama kalau kita dah nak baca Quran. Poin yang kedua ialah okey, Quran yang kita nak baca tu awal surah ke tengah surah? Jadi yang ni tengah ke awal? Awal. Jadi bila awal kita perlu baca bismillah. Perlu kita baca bismillah untuk setiap awal surah. Dia bukan bincang pasal antara dua surah. Dia surah yang pertama. Maka kena bacalah ya. Walaupun qiraat Hamzah,
Yang tak perlu baca bismillah bila kita sambung. Waladdallina alif lam mim. Baru tak payah baca bismillah. Tapi sekarang kita baru nak start baca. Kena baca bismillah lah. Boleh? Tapi Jelas ya? Tapi Ustaz, Ya. saya pernah dengar qari dia ada baca, dia ambil pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin walaupun dia baca mula-mula Ustaz. Boleh ke gitu Ustaz? Dia dah habis waladdallin. Tak, kita mula-mula nak baca contohnya sekarang. Tapi kita ambil daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lepas tu kita sambung alif lam mim. Tanpa bismillah. Ya. Yang tu kita dah bincang pada awal pertemuan dengan Ustaz lagi. Tajuk dia ialah menyambung di antara dua surah. Kita dah bincang tajuk itu dan Ustaz dah sebut. Memang itu qiraat Hamzah. Apabila kita mula pada surah yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim. Tak payah baca bismillah. Faham tak? Tak payah baca bismillah. Tapi tadi baca bismillah. Tadi baca bismillah bukan diambil di ghairil maghdubi alaihim. Dia mula pada alif lam mim. Bila mula pada alif lam mim, maka kena baca bismillah. Kalau dah mula ghairil maghdubi alaihim, tak payah baca bismillah. Itu kaedahnya. Okay. Atau boleh? Okey. Mana-manalah. Mana-mana kalau kita ambil awal surah, surah Baqarah ke, surah Ali Imran ke, surah An-Nisa ke, asalkan awal surah, kecuali surah Taubah lah ya. Surah Taubah memang tak baca bismillah. Memang kita akan kena baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jelas? Ustaz nak tanya. Kalau Kak Yati. Kalau dalam solat, kalau dalam solat, dalam solat, kita elok ambil yang mula bismillah atau ambil ujung ayat yang surah sebelum dia Ustaz? Kalau dalam solat kita dah habis surah Fatihah kan? Ya Ustaz. Okey. Kalau kita dah habis surah Fatihah, kita pun nak baca surah yang lain selepas tu kan dalam solat. Contohnya kita nak bacalah surah-surah apa? Surah-surah nak baca surah Baqarah lah. Contohnya kita ambil surah An-Nas Ustaz. Qul a'udzu birabbin nas. Kita kena ambil ujung surah Al-Falaq ke sikit. Tak payah. Tak payah Ustaz. Tak payah ambil surah Al-Falaq. Kenapa kita perlu ambil surah-surah yang lain? Kalau kita dalam solat dah habis waladdallin, amin. Makmum kan? Jemaah amin ramai-ramai. Lepas tu kita nak baca surah An-Nas, bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sebab kita nak baca awal surah. Kita bukan niat nak sambungkan dengan akhir surah. Waladdallin nak sambung dengan awal Fatihah. Kita tak waladdallin bukan bermaksud kita nak sambung dengan surah An-Nas. Kita tak niat nak sambung. Kita dah habis dah. Waladdallin dah habis. Amin. Jadi pilihlah mana-mana surah. Kalau dah awal surah memang kita akan baca bismillah. Okey? Faham Ustaz. Ustaz nak tanya sikit Kak Yati. Kalau dalam kita punya qiraat ni, wakaf ta'anuk tu kita baca terus ke? Tak payah berhenti salah satu ke? Macam mana Kak Yati? Kan dia dalam surah Al-Baqarah ni kan ada dua wakaf. Yang wakaf ta'anuk tu kan. Adakah kita boleh baca straight tanpa berhenti salah satu tu? Yang tu okey, yang ta'anuk tu kaedah umum mana-mana qiraat lah. Mana-mana qiraat takrif kepada ta'anuk tu berhenti salah satu. Berhenti salah satu. Kalau nak berhenti salah satu. Kalau tak nak berhenti, tak payah berhenti. Terus saja pun boleh juga. Nak berhenti salah satu, nak berhenti tempat pertama, la raib. Boleh. Fi tak payah berhentilah sebab salah satu. Pilih antara saya ke dia. Begitu seolah-olahnya. Pilih salah satu. Jadi tak boleh pilih dua-dua. La raib, lepas tu fi, tak boleh. Kalau pilih raib, jangan pilih fi.
Kalau dah pilih fi, jangan pilih raib. Kalau tak nak pilih dua-dua, tak payah pilih dua-dua. Oh tak apalah. Ya, Maknanya terus saja. tak semestinya berhentilah. Oh tak wajib. Walaisa fil Quran min waqfin wajib. Tak ada dalam Quran yang wakaf tu wakaf wajib, tak ada. Boleh terus je. Lil muttaqin tu lagi stesen besar tu. Lil muttaqin. Kena berhenti ke tak? Kalau nak ikut sunnah berhentilah. Kalau tak nak berhenti pun tak ada masalah. Terus saja. Nafas panjang lagi. Mula daripada alif lam mim lagi Ustaz. Boleh tak alif lam mim saya nak sambung terus sampai ayat 2 3? Boleh juga. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh juga nak sambung terus. Daripada ayat 1 sampai 5 satu nafas pun boleh juga, tak ada masalah kalau nafas panjang. Kalau wakaf lazim itu kan wajib berhenti kan? Wakaf lazim tu mesti berhentilah. Mesti berhenti. Kalau tak berhenti dia boleh berubah dia boleh maksud tu tak orang panggil dah berubah kepada maksud yang tak semestinya, maksud yang tak sepatutnya. Jadi seeloknya di situ berhenti. Wakaf lazim tu berhenti. Kerana dia dah habis cerita. Dah ceritanya dah macam kita baca buku lah, buku Melayu ke apa ke, dah ada noktah. Bila dah ada noktah biasa kita berhenti ke kita pergi lagi. Kalau pergi lagi WhatsApp mana? Kan? WhatsApp mana? Kalau pergi lagi. Seolah-olah orang cakap oh ni tak faham bahasa ni. Noktah pun dia sambung terus kan? Okey, gitu. Baik, boleh ya? Menarik banyak soalan. Itu baru ayat 2. Masuk ayat 3 pula. Okey, ayat ketiga. Ustaz bagi peluang siapa nak cuba baca ayat ketiga. Kita nak cuba sampai ayat 10 ya kalau sempat. Silakan ayat 3. Kak Sah. Kak Sah dah nampak on mic dah. Boleh Silakan, kan Ustaz? Silakan Kak Sah ayat 3 je. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey, alhamdulillah. Ayat 3 tak ada apa-apa perubahan ya. Sama je dengan Hafs. Tak ada Itu hukum. berani Oh itu yang berani tu. First time hari ni. Okey, baik. Kita pindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni Ustaz nak minta siapa nak cuba baca ayat keempat. Kak Siti. Kak Siti tunggu ayat keempat. Kita bagi Kak Siti dulu baca. Apa ni ayat keempat. Apa ni dengan riwayat khalaf. Khalaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. Okey. وبالآخرة هم يوقنون. Okey, alhamdulillah. Wah, hebat Kak Siti berhenti. Cara berhenti tadi ingatkan nak sambung, rupanya nak berhenti. Berhenti macam mana tadi bunyinya? Buat nakal Kak Ustaz berhenti pada alif lam. Betul. Kalau waqaf, kan kita baca daripada awal, tiba-tiba nafas kita habis sampai di wabil akhirah, kita ingat kita boleh dua pilihan saja. Sama ada kita nak nakal ataupun kita nak saktah. Jadi Kak Siti tadi pilih nakal. Bolehlah. Wabil akhirah. Betul lah. Kemudian ibtidak balik, mula semula. Wabil akhiratihum yuqinun. Nampak tak? Okey. Ayat yang sama, ayat yang keempat. Ustaz buka lagi, siapa nak cuba baca dengan riwayat Khallad. Riwayat Khallad. Silakan. Ada tak yang Ustaz saya nak cuba. Okey, sila Kak Smira. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
akhirati hum yuqinun. Okey, baik. Pada wabil akhirah dah betul dibaca dengan sakta. Cuma pada yu'minun tadi Ustaz dengar tadi baca macam hamzah jadi waw. Yu'minun betul? Baca gitu tadi? Yu'minun. Baca macam tu? Ustaz, yuk ya. Okey, dia tak boleh baca yu'minun. Dia kena matikan betul-betul hamzah yu'minun. Okey? Kalau dah baca yu'minun dah jadi warash. Dah ada warash, dah ada hamzah. Wah, hebat. Ada warash, ada hamzah. Mungkin saya confuse juga yang tadi pasal hamzah hamzah mufrad tu. Yang hamzah mufrad itu dia dah khususkan pada kalimah apa tadi? Yudahiuna yang kita bincang dengan ya'jud, ma'jud. Itu je. Okey. Baik, cuba ulang sekali lagi. Tapi kalau wakaf kat situ jadi yuminun lah kan, Ustaz? Kalau wakaf. Betul Kak Ros. Kak Ros dah ke depan dah tu. Dah tajuk wakaf dah tu. Okey, sorry. Okey, kalau berhenti memang baca macam Kak Ismirah baca tadilah, yuminun. Misalnya nak berhenti walladzina yuminun, memang itu caranya. Ya. Baik. Cuba ulang sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, itu wajah pertama. Cuba baca wajah yang kedua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, itu cara bacaan yang kedua itu tak jadi kira hamzah, tak jadi khalat tu. Dia tak boleh naqal. Dia tak boleh wabila khiratihum, tak boleh. Tapi kalau nak wakaf macam Kak Siti baca tadi, wabila khirah. Itu ketika wakaf je boleh baca macam tu. Boleh naqal. Jadi kita ingat, naqal ni tak boleh dibaca untuk qiraat hamzah, tak boleh dibaca tak boleh dibaca kecuali bila nak wakaf sahaja. Itu poin dia, kena ingat. Naqal tak boleh. Takkan ada bacaan naqal kecuali bila wakaf sahaja. Itu poin dia, kena ingat ya. Okey, cuba ulang balik pada wabil akhirah. Iaitu bacaan tahqiq, wajah keduanya tahqiq. Tak ada sakta, tak ada naqal. Ambil daripada wabil aja Ustaz. Ya, betul. Boleh ambil situ. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey, alhamdulillah selesai. Baik. Pindah ayat yang kelima. Siapa nak cuba baca ayat yang kelima? Ini nak tunggu semua ni, ramai-ramai nak tunggu ayat yang susah, nak cuba baca ayat susah ni. Ayat yang senang tak ada orang nak ni. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam Kak Yati. Kita bacalah nah, kalau salah Ustaz tegur lah. Okey, baik. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika tu Kak Yati baca berapa harakat ulaika? 6 dah. 6, tapi Ustaz dengar tadi macam macam 4 Tak cukup. Tak cukup. Macam belum cukup lagi. Betul-betul cukup 6. Okey. Ulaika ala Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Baru 4 suku. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa Okey. ulaika humul muflihun. Okey, baik. Okey, itu senang je ya. Sama dengan hafs, cuma bezanya dari segi mat je, panjang 6 harakat. Okey, terus ayat yang ke-6. Siapa nak cuba baca ayat ke-6? Riwayat Khalaf. Riwayat Khalaf. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Saya Hafsah. Kak Hafsah. Ya, saya adik pada Hajar Suriah. Adik pada Kak Sulia. Adik angkat. Ni duduk kat Jepun ke kat mana ni? Macam tulisan Jepun ada bunga-bunga belakang tu. Saya di Singapura juga. Oh, Singapura juga. Okey.
Silakan. Saya cuba Ustaz, saya Silakan. tak pernah baca. Pernah belajar qiraat Hamzah ya? Tak pernah baca Ya, qiraat Hamzah? InsyaAllah. Tak pernah belajar qiraat Hamzah? Saya tak pernah Okey. belajar. Baik, cuba. Silakan baca Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Okey. Boleh? Baik. Okey. Cuba ambil perhatian. Sawa'un itu ada tanda mat. Sawa itu ada tanda mat. Jadi kita dah bincang pasal mat muttasil, mat munfasil. Mat muttasil dengan mat munfasil dia kena panjang 6 harakat. Saya Jadi panjangkan 6 harakat. Sawa. Tadi rasa macam 6 kan? Rasa macam 6. Tapi belum cukup. Rasa macam 6 tapi belum cukup 6. Okey. Panjangkan lagi. Okay. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Cuba tengok. Cuba tengok alaihim. Cuba tengok di skrin Ustaz. Di skrin Ustaz, alaihim ke alai apa? Ya. Dah belajar. Alaihum. Kita baca yang dah biasa kita baca kan. Ini dah berubah baris. Sebab kita dah bincang kalimah ini dalam surah Fatihah kemarin. Alaihim, mana-mana dalam Quran jumpa lagi alaihim, semuanya alaihum. Yes. Boleh? Okey, ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, baik. Satu lagi nak ceritakan yang kita dah bincang juga. Nampak tak mim mati bertemu hamzah? Lepas tu ada 2 tempat mim mati bertemu hamzah. Yang ni kita panggil apa? Istilahnya sakin mafsul. Dah betul tadi baca saktah. Sebab khalaf memang boleh saktah. Cuma khalaf dia boleh 2. Dia boleh tak saktah, dia boleh saktah. Jadi kalau kita nak talaki riwayat khalaf, kita dahulukan tak saktah dulu. Tahqiq dulu. Alaihum anzartahum am lam tunzirhum. Mulakan tak saktah dulu. Kemudian baru kita ulang balik wajah yang kedua, saktah. Alaihum anzartahum am lam tunzirhum. Faham tak? Sebab dia boleh berapa wajah? 2 wajah. Okey, boleh 2 wajah. Satu lagi nak ingatkan, yu'minun. Ini belum bincang lagi. Tapi Ustaz nak di sini yu'minun, bacakan yu'minun. Baca gitu. Ya. Yu'minun. Ini belum belajar lagi tapi nak suruh baca macam tu. Sebab itu bacaan dia ketika waqaf. Okey, cuba ulang sekali lagi. Saya juga Ustaz. Betul. Selagi tak betul kita suruh lagi. Saya dah gemuruh Ustaz. Anggap semua orang duduk di planet-planet yang lain. Jadi boleh. Sekarang kita baca khalaf. Khalaf. Ya, sekarang baca khalaf dengan wajah tanpa saktah. Baca sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sebab tadi baca saktah kan? Ya. Baca tak saktah dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, itu dipanggil wajah pertama. Okey, wajah pertama. Sekarang ulang sekali lagi baca wajah yang kedua. Dengan saktah. Cuba. Saktahnya betul di tempat tadi alaihum dengan anzartahum. Betul. Dah betul tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, alhamdulillah. Betul tu. Okey.
Baik, Amin bin Syahidan. Amin bin Syahidan. Ada nak tanya? Kena on mic. Tak ada, tak dengar. Okey, baik, kita teruskan lagi lah. Ayat yang akhir lah, nampaknya ayat yang akhir sempat pada petang ini. Ustaz nak apa ni? Okey, Rusdi Baharun. Boleh Cik Rusdi baca. Cik Rusdi baca Khatamallah dengan riwayat Khalaf. Okey, boleh? Ustaz, saya baru join ni. Saya baru habis meeting. Saya baru habis meeting, baru nak dengar je. Oh, baru nak dengar. Okey. Ustaz ni pantang tengok orang dah on mic tu nak suruh baca je. Ustaz, saya boleh cuba? Okey, Kak Suliza, silakan. Okey. First time Ustaz Maaf, pertama kali ni. Okey, baik. Boleh je. Baca Khalaf dulu Ustaz. Khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Sebab kita dah berhenti kan, Kak Suliza dah berhenti, sam'ihim berhenti, ghishawah dah berhenti, azim pun berhenti. Selamatlah. Bukan selamat, maksudnya tak berlaku hukum yang kita belajar baris 2 bertemu waw, kena idgham bila gunnah kalau baca khalaf kan. Jadi kaedahnya kalau kita talaki dengan guru kita, ada waqaf, kita berhentilah. Kalau ada jumpa waqaf, berhentilah. Maknanya dah settle, tak payah buat wajah-wajahnya lagi sebab dah waqaf. Kecuali guru ni minta sambung. Cuba sambung wisyawah dengan walahum. Contohnya Ustaz minta, okey Kak Suliza cuba sambung wisyawah dengan walahum dengan riwayat Khalaf. Sambung Ustaz Cuba sambung wa ala absarihim wa ala absarihim ghishawatu wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Jangan lupa baris 2 tu. Dia betul-betul bunyi baris 2 ghishawatu wa lahum. Ada nampak sambung tekan. Idgham ghishawatu wa lahum. Sekali lagi. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Alhamdulillah. Itu riwayat Khalaf. Dan kalau berhenti Khalad pun macam tu jugalah. Kalau sambung saja yang berbeza. Okey. Alhamdulillah kan dah 6.31, kita dah lebih 1 minit. Jadi kita selesai pengajian kita, praktikal kita sampai ayat yang ke-7. Ingatkan sampai ayat 10 tapi tak sempat. Tapi tak apalah, asalkan tuan-tuan puan boleh faham apa yang kita bincang pada hari ini. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup program kita pada petang ini, ada 2 soalan yang Ustaz ingin tanyakan. Okey, 2 soalan. Soalan kuis. Alhamdulillah ada yang telah infakkan untuk taja tuan-tuan dan puan-puan yang dapat menjawab soalan kuis ini. Mungkin Kak Ros boleh bagi tahulah apa benda yang dapat nanti. Ustaz hanya tanya je soalan. Okey, bersedia ya? 2 soalan. Soalan yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan hamzah mufrad? Sila angkat tangan. Rusiah, Kak Rusiah. Kak Rusiah. Ya saya. Hamzah. Ya saya jawab ya Ustaz. Ya, jawab. Hamzah mufrad. Hamzah mufrad ialah hamzah tunggal dalam satu kalimah. Hamzah tunggal dalam satu kalimah dan tidak bertemu dengan hamzah yang lain. Dibaca dengan ha baris hadapan.
Dibaca ha baris depan. Lain macam je bunyi tu. Salah nota baca baris depan tu, tapi yang awal-awal tu dah betul. Dibaca dengan apa? Dibaca sampai situ je. Dah sampai situ je. Soalan tu dah betul. Jawapan dibaca dengan ha. Kak Rusia jawab tu dah betul. Sebab Ustaz tanya apakah maksud hamzah mufrad, kita dah tak tanya lagi hukumnya macam mana. Kalau tanya nak panjang lagi, hukumnya macam mana? Baru cerita macam mana. Okey, tanya kepada Kak Rusia ya. Jawab tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Soalan senang je lah sebab pembentangan hari ini pun senang. Itu baru soalan pertama. Soalan yang kedua, soalan yang terakhir untuk kuis petang ini, hasil daripada pembacaan tuan-tuan dan puan-puan tadi pada ayat yang ada dalam ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, dibaca alaihum. Dalam kalimah alaihim semuanya dibaca dengan ha baris depan. Ada dua lagi kalimah. Ini Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, ada dua lagi kalimah yang juga dibaca ha baris depan. Siapa dapat jawab dua kalimah itu apa dia? Sudah. Dua kalimah lagi selain daripada alaihim. Okey, nampak Kak Hafsah kata apa tadi? Daripada Singapura tadi dah angkat tangan. Apa kalimahnya? Sebab saya dah kena tadi Ustaz. Ilaihim dibaca ilaihum. Okey. Dan satu ladaihim dibaca ladaihum. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Nota komplit dah tu agak lengkap. Jadi ada tiga kalimah semua, satu alaihim, yang kedua ilaihim, yang ketiga ladaihim. Yang Ustaz tak bincangkan pada petang ni tapi dah bincang sebelum daripada ini berkenaan dengan qiraat hamzah yang baca dengan ha baris hadapan. Tahniah kepada orang jauh ni, orang Singapura. Siapa? Ustaz Terah pada Kak Ros macam mana? Saya orang Melaka Ustaz. Orang Melaka. Orang Melaka tercampak di Singapura. Kepada jadi sekarang duduk di Singapura lah. Ya, suami saya kerja di sini. Okey, alhamdulillah. Tahniah ya. Nanti Kak Ros ambil nama Kak Hafsah. Apa? Hafsah kan? Hafsah. Nama akak apa tadi? Hafsah. Hafsah Muhammad Jan. Hafsah Muhammad. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai pembincangan atau pengajian kita pada petang ini berkenaan dengan usul qiraat hamzah, berakhir kepada tajuk hak kinayah tadi, iaitu bab yang ke-8. Semoga dapat manfaatnya dan dapat tambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan cara bacaan Al-Quran dengan qiraat hamzah ya. Mohon maaf kalau ada silap dan salah, apa-apa kelemahan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Untuk riwayat Qulun hari Isnin malam jam 8 malam sampai 9.30 malam. Untuk hamzah itu pukul 5.15 sampai 6.30 petang. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya kepada Datin Raja selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang merupakan penganjur kepada program kita yang banyak berusaha untuk menjayakan program ini, dan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, Kak Lina, Kak Ros dan yang lain-lain lagi juga banyak buat menjayakan program ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Quran, berikan kami kekuatan dapat baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, jazakumullah khair.